Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercerita tentang kisah Mona Fendi. Sebelum tu, jangan lupa untuk like, subscribe and share. So, hari ni kita nak cerita tentang kes yang agak famous yang berlaku pada tahun 1993. Ini sangat famous di Malaysia, iaitu kes Mona Fendi. Kes ni sebenarnya dia melibatkan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam, iaitu Datuk Muhammad Mazlan Idris, di mana mayat beliau telah dibunuh dengan kejam dan dikerat 18 dan juga dagingnya telah dilapah. Selepas itu ditanam di sebuah rumah yang tidak bernombor yang terletak di Kampung Peruas, Huludong, Raub Pahang. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Dan bagaimana kes ini terbongkar? Okey, sebenarnya benda ni berlaku start daripada misteri kehilangan Datuk Mazlan Idris ni, di mana dia dikatakan hilang selama 2 minggu. So daripada situ ia membawa kepada penahanan seorang lelaki yang bernama Juraimi Hussein, yang pada asalnya sebenarnya Juraimi Hussein ni ditahan adalah kerana kes penagihan dadah, dan daripada situ membawa juga kepada penahanan Mona Fendi bersama dengan suaminya, iaitu Muhammad Effendi. So apa kaitan antara Juraimi, Mona Fendi dan Effendi? So, Juraimi ni adalah pembantu kepada Juraimi dan juga Mona Fendi. So, siapakah Mona Fendi ni? Mona Fendi ni adalah bekas penyanyi pada tahun 1980-an. So, dijadikan cerita, dikatakan ketika itu dia punya kejayaan ni dalam bidang industri seni ni tidak berapa baik. Jadi dia ambil keputusan untuk melakukan hikmat bomoh bersama dengan suami dia, itu Muhammad Effendi. So kita berbalik kepada tadi. So kedua pasangan ini, iaitu Mona Fendi dan juga suaminya Afandi, telah ditahan dan dibawa ke Balai Polis Raub. So dekat sinilah dia dipertemukan dengan Juraimi, itu pembantu dia. So dari sinilah kebenaran dia terbongkar, di mana Datuk Mazlan Idris ni yang dilaporkan hilang sebenarnya telah mati dibunuh, dan mayatnya telah ditemukan di sebuah rumah yang tidak bernombor yang terletak di Raub Pahang. Difahamkan juga tulangnya dikerat 18 dan juga dagingnya telah dilapah, lalu diletakkan di dalam besen sebelum dicurahkan ke dalam satu lubang yang telah digali sedalam 1.8 meter. Ia dilakukan selama 3 jam setengah. So, bagaimana pula dengan kronologi kes ini? Berdasarkan persiapan rapi, iaitu termasuk mengorek lubang dalam stor tersebut, dan Juraimi sendiri mengaku telah menetak leher mangsa sebanyak 3 kali sehingga putus, dan ia dilakukan selepas mendapat isyarat tangan daripada Afandi, iaitu suami kepada Mona Fendi. Dia kemudian memotong sendi serta melapah daging dan kulit mangsa. Uish, dapat tak korang bayangkan? Dan semua itu dilakukan setelah dia mendapat arahan dan isyarat tangan daripada Afandi. Okey, difahamkan juga mangsa ketika itu datang ke rumah pasangan yang terletak di Pahang itu adalah dengan tujuan untuk mandi bunga. Ia berlaku dalam kira-kira pukul 10 malam. Dan apa pula tujuan Azlan ni berurusan dengan Mona Fendi dan juga suaminya? So dikatakan Datuk Mazlan ni dia berjumpa dengan
pasangan bomoh ni adalah kerana untuk dia nak meningkatkan kejaya dalam dunia politik. Dan juga difahamkan pembunuhan ini berpunca daripada ketidakpuashatian mangsa dan juga perselisihan faham pasangan bomoh ini dengan mangsa. So, ini adalah dikatakan punca mengapa pasangan suami isteri ini bertindak untuk membunuh dan mengerat mangsa. Selepas dari penahanan itu, perbicaraan demi perbicaraan pun berlangsung. Hinggalah pada 9 Januari 1995, ketiga-tiga defendant ni, iaitu Mona Fendi, suami dia dan juga pembantunya Juraimi telah didapati bersalah. Tetapi pada ketika itu hukuman belum lagi dijatuhkan sebab ketika itu masih ada lagi sesi perbicaraan termasuk dengan rayuan terhadap ketiga-tiga mereka. Dan akhirnya pada tahun 1999 rayuan terhadap hukuman itu telah ditolak untuk ketiga-tiga mereka dan ketiga-tiganya dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Dan hukuman ini berlangsung pada tarikh 2 November 2001 di penjara Kajang. Okey. So itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan kes yang sangat famous, iaitu kes Mona Fendi ni. Di sebalik kes itu sebenarnya dikatakan terdapat beberapa kejadian mistik yang berlaku semasa perbicaraan sedang berlaku. Termasuk ada yang mendakwa bahawa mendengar bunyi-bunyi haiwan seperti itik ketika dalam perbicaraan, dan juga ada yang mengatakan bahawa Afandi dan juga Mona Fendi ni hilang, lesap ketika dalam tahanan. Namun itu hanya desa-desu, dan tidak dapat dipastikan sama ada ia benar-benar berlaku ataupun ia hanyalah desa-desu sahaja. So cerita dia masih lagi menjadi bualan sehingga kini. Termasuk cerita ni pun sebenarnya telah diadaptasi menjadi filem. Tapi dalam filem tu dia tidaklah semuanya 100% dikod, tapi dia hanyalah orang kata sebagai rujukan sahaja, tapi tidak 100% seperti mana kes Mona Fendi ni. Namun baru-baru ni, berapa tahun lepas jugalah, dalam 2-3 tahun lepas tu, ada seorang bekas kaki tangan penjara, iaitu Sarjan Aziza, yang pernah menjaga Mona Fendi ni semasa dia dalam tahanan. So Sarjan Aziza ni menceritakanlah apa yang sebenarnya berlaku, siapa sebenarnya Mona Fendi ni. So Sarjan Aziza ni masa diamanahkan untuk menjaga Mona Fendi di tahanan terakhir dan juga semasa tempoh pembicaraan. So Sarjan Aziza ni dia berkongsi semasa detik-detik akhir sebelum Mona Fendi ni dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ketika itu Aziza dia menjaga sen terakhir di mana menempatkan Mona Fendi yang ketika itu baru masuk, dan Mona Fendi ni dia punya bilik adalah bahagian depan sekali. Jadi setiap kali Azizah ni masuk, dia akan lalu sel Mona Fendi. Mona Fendi ni dia yang mula-mula menegur Sarjan Azizah ni dengan memberikan salam. Hari pertama dia bagi salam dekat Azizah, tapi Azizah ni dia buat tak indah. Dan juga hari berikutnya, hari kedua dan hari ketiga. Namun hari keempat ni, entah macam mana Azizah dia terdetik hati untuk menjawab salam. So daripada situlah detik perkenalan antara Azizah dan juga Mona Fendi. Dia berkongsi juga bahawa itu adalah detik permulaan persahabatan dia dan juga Mona Fendi. Dan dari situ juga dia memberitahu bahawa sebenarnya Mona Fendi ni digambarkan seorang yang tidak pernah meninggalkan solat dan sentiasa membaca Al-Quran juga. Mona Fendi ni rajin melakukan solat-solat sunat
Azizah juga menceritakan kepribadian Mona Fendi, di mana dia mempunyai tutur kata yang sopan dan lembut, dan dia tak pernah pun bercakap berkenaan orang lain. Even time tu kaki tangan penjara ni banyak mengata Mona Fendi, tapi Mona Fendi ni dia tak pernah pun bercakap buruk tentang orang lain. Azizah bercerita lagi yang Mona Fendi ni dia gemar berkongsi resepi masakan dengannya. So itu antara beberapa momen yang dikongsikan oleh Azizah kepada media baru-baru ini. Azizah juga ada memberitahu bahawa kebenaran kes Mona Fendi ni, di mana sebenarnya Mona Fendi ni sebenarnya bukanlah suspek utama, tapi dia adalah orang kena tuduh ketiga ataupun OKT3, di mana suspek utamanya adalah suaminya sendiri, iaitu Afandi, dan juga pembantunya Juraimi. Dan juga sebenarnya Mona Fendi ni dia ada peluang untuk dibebaskan, tapi dia menolak kerana dia ingin tetap bersama dengan Afandi. So itu antara cerita sebenar yang telah diceritakan oleh Azizah. Jadi daripada kisah ini dapatlah kita menjadikan sebagai iktibar kepada kita yang masih hidup. So sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat kepada yang telah tiada. So ini sahaja cerita saya pada kali ini. So kita tunggu untuk cerita seterusnya.